dapat pada hari ini? Silakan. Siapa nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Misha silakan. Kak Misha sebenarnya lah Mm-hmm. yang paling berharga bagi Kak Misha pada hari ini bagaimana mencipta QR code bagi produk yang mana sebelum ni banyaklah banyak kursus, banyak apa juga yang dikongsikan. Tak pernah lagi ada yang ajar untuk QR code yang macam Coach ajar ni sangat-sangat beruntung. Rugi kalau siapa tak ambil kesempatan, tak rebut peluang untuk membuat benda ni. Sebab kita rasa benda ni macam susah nak buat, tapi dalam pada susah ramai orang yang dah buat. Macam kita ni nak kata katak bawah tempurung pun tak juga. Dah kuranglah sikit berkatak tu. Kan? Tapi kan kurang daripada 1 minit kan buang kan? Ya. Dan bagaimana secara cara macam kita produk kita tu di mana kita nak tuju tempat yang orang kata sesuai untuk kita bawa produk kita tu kepada macam tadilah Google tu kan, Google Trend tu kan. Jadi adakah trend kata contoh sambal Kak Misha, sebenarnya Kak Misha buat aneka sambal. Macam-macam sambal ada. Sambal Pahang, sambal tempoyak goreng, sambal bilis cili api, sambal penyet, sambal hijau, sambal ikan masin. Ratu sambal sebenarnya. Ya, trademark Pantai Timur ikan masin kan. Ikan masin. Jadi akan macam Coach cakap tadi, teaser tu Kak Misha akan keluarkan sambal daging dendeng. Wow, cakap nantikan. Nantikan. Luruhlah jalan payah kumbuh, lagu dia. Babelok jalan. Tiba-tiba nak keluar sambal dendeng. Tu dia orang akan sambal dendeng, sambal daging dendeng. Okey, bagi tepukan Kak Misha kita. Tanya, alhamdulillah. Tak sangka juga QR code tu walaupun sekejap. Siapa lagi nak bercakap? Pakcik nak tanya soalan. Sila Faiza. Pakcik, macam pakcik ada banyak bisnes kan. So maksudnya pakcik ada personal account satu ataupun yang lain tu semua buat FB page macam tu. Pakcik buat FB page. FB page. Page yang berbeza-beza. Ikut pakcik punya produk. Kalau kurta page, kalau gaming page. Pakcik tak campur, tetapi dalam personal kita punya kehidupan kena report polis lah apa semua dekat dalam personal supaya orang nak tahu juga kita punya kehidupan. Sebab dalam personal kawan-kawan kita, dalam page adalah fokus kepada pembelian. Jadi kita tak nak tak nak asingkan, tak nak campur adukkan. Macam tu. Maksud tu satu lagi, macam pakcik ada banyak bisnes kan. Kalau saya macam saya, contoh saya buat spa. At the same time saya buat bisnes nasi lemak juga. So macam pakcik nak brandingkan diri, pakcik ada banyak bisnes, so pakcik boleh dua-dua tu macam mak saya semua berjaya. Macam mana pakcik boleh macam tu mak saya, macam adakah kena buat satu bisnes berjaya dan baru kita buat another bisnes tu bagi berjaya macam tu? Sebenarnya kan dia bermula daripada branding. Pakcik punya branding tu, perkataan pakcik tu. Jadi bila pakcik nampak okey ni pakcik. Bila pakcik mula dah jual Tupperware, okey, pakcik start buat pakcik kurta, jual kurta. Pakcik gaming, jual gaming. Di TikTok pakcik nujum, jual nujum. Jadi sebenarnya branding, bila kita dah ada branding kuat, produk tak kuat pun tak apa, tapi branding kita kuat. Fiza punya branding, wow. Contohnya branding apa saja yang kita personal branding kita kuat, kita jual apa pun memang orang akan percaya. Sebab kita dah ada database Tupperware, gaming, orang dah percaya, betul lah pakcik ni. Jadi bila kita buat barang tu, kita tak perlu nak barang ni bagus lah, barang ni bagus. Tak ada, orang akan rasa macam betul, barang ni memang bagus. Sebab ini pakcik ni, pakcik aku kenal dia ni. Dia akan rasa macam tu. Nampak tak? Sebab itu pakcik cuba banyak skop produk yang lain. Pakcik jual tu, jual ni. Pakcik nak test market sebenarnya. Jual kurta boleh, alhamdulillah. Sebab last time pakcik fikir, sebenarnya branding, kita nak bagi tahu diri kita siapa. Bila kita bagi tahu diri kita siapa, mudah kita nak jual apa pun. Lepas ni pakcik nak jual kosmetik daripada Faiza. Kan? Mari pakcik kosmetik. Alright. So, okay, seorang lagi. Siapa yang dia belajar sesuatu ada hari ni, boleh share? Saya coach. Salam, silakan. Puan Zahirina.
rasa yang saya dapat ni hari yang pasal QR code, sebenarnya lama sudah mau tahu bagaimana. Okey. Memang banyaklah saya ikut yang untuk ADS tu, tapi saya terus demam sebab saya tidak faham untuk ADS banyak dia punya. Tapi tadi guna Google Trend saja, terus saya faham. Simple je. Alhamdulillah. Syukur. Kita meroket. Sebab apa tahu, Zaharina, pakcik letakkan diri pakcik sama macam anda semua. Pakcik letakkan pakcik sebagai usahawan. Macam mana pakcik dulu berniaga, macam tu pakcik nak letak. Pakcik tak nak teori-teori, pakcik tak nak. Sebab pakcik nak, macam mana kita nak letak nombor tu nombor 1, kat mana? Apa yang kita nak guna? Google Trend. Macam mana kita nak senang untuk orang kontak kita, Puan Misha, QR code. Macam mana kita nak buat ayat bagus, nak bagi orang suspend, teaser. Itu teori, kalau kita tak praktikkan, dia tak ada apa-apa. Tapi Tania, tak sangka QR code tu satu benda. Pakcik tadi teringat macam tu, pakcik letak je lah kan. So senang kan QR code. Kita boleh letak video kita juga. Kalau kita nervous nak perkenalkan diri, kalau kita ada interview nanti untuk geran ke apa, bagi dia QR code. So kita dah ada macam muzik latar semua, kita dah buat siap-siap. Memang confirm kita nampak lebih unik daripada yang lain. Okey. Untuk kalau orang mau bayar terus QR code tu pergi Maybank ke atau kita boleh buat sendiri guna tadi? Sebenarnya boleh juga kalau QR code yang macam dekat JNT kan, dia ada QR Pay. QR Pay. Itu boleh buat. Tapi cuma nak kena ada dengan Maybank lah QR Pay tu. Dia ada QR code tu dia bagi macam My Sejahtera. Macam pakcik orang buat pakai masuk bank in lah. Tapi kita boleh idea yang bagus tu. Pakcik pun teringat dekat QR, pakcik pergi JNT bayar QR Pay. So tekan senang. So tak payah orang tu kita tak payah pakai cash dan sebagainya. So mudahlah, alhamdulillah. Hari tu pakcik hilang duit tak ada banyak. So semua QR Pay. Okey, Puan Zaharina, terima kasih. Lain ada tak nak share? Kita tak sabar nak buat. Pakcik. Ya. Panggil pakcik lah pula. Panggil pakcik je. Kurs macam jauh je. Kurs macam jauh. Ya. Nak tanya, kalau orang scan QR code tu, maksudnya semua maklumat tentang kita dia tahu ke macam mana? QR code tu, konten yang dalam QR code tu. Kalau QR code tu, hanya kita punya tempat tu je lah. Kalau kita ambil Facebook, QR code tu, link itu je yang dia tahu. Jangan risau. Tapi kalau tentang produk kita, macam mana kita nak masukkan dalam QR code? Kalau produk kita, contoh kita ada buat dekat dalam Facebook atau landing page, dekat dalam website ataupun apa sahaja. Kalau kita Facebook lah, esok kita akan buat QR code. Kita masuk dalam Facebook lah ya, Facebook. Yang kita buat ni, macam hard sell, soft sell ni, kita buat. Lepas tu kita ambil dia punya share link tu. Share link tu kita jadikan QR code. Bila orang tanya je, berapa jenis sambal, Puan Misha bagi terus QR code. Ini scan yang ini. Terus dapat pergi kat tempat kita punya posting yang banyak jenis sambal tadi tu. Okey Okey, tuan-tuan puan-puan, kita ada 10 sama. Terima kasih banyak-banyak atas feedback yang pakcik rasa sangat-sangat memeranjatkan pakcik. Pakcik ingat cakap cerita pasal USP ke apa ke, rupanya QR code semua. So apa-apa pun, esok kita ada banyak lagi pakcik nak share tips-tips macam mana untuk meningkatkan follower. Follower kita 100-200 je. Tapi macam mana nak boom ke 10,000, 100,000 macam pakcik dalam gaming. Siapa nak tahu angkat tangan? Esok kita akan nantikan pukul 9 tau. Pukul 9 ya. So thank you semua. Jumpa lagi. Kita akan jumpa. Selamat makan tengah hari dan solat. Jumpa lagi. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright puan-puan, kita dah pun habis untuk sesi kedua, hari kedua untuk kelas kita, iaitu timeline tak bukan, kelas yang kita namakan sebagai SPKLB Borneo. Wow, nama cukup bagus ya. Apa kata untuk kelas ini ataupun kita panggil sebagai kursus latihan sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar Borneo dan juga Pantai Timur. Pakcik nak ya sedikit feedback apa yang tuan-tuan perempuan dah dapat yang betul-betul istimewa. Kalau semalam kita tahu benda yang tu simple macam QR code, hari ni pakcik nak tanya sesiapa yang sudi untuk bagi tahu apa yang dia dapat pada hari ni. Silakan, siapa volunteer? Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Misha. Tak apa Puan Siti Hawa, kita bagi Kak Misha dulu. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Okey, pelajaran hari ini Kak Misha sangat bersyukur ditemukan dengan Pakcik Syam Putra kita ni yang sangat hebat dalam ilmu, sebab dia meletakkan diri dia sebagai usahawan yang mana dia mendalami hasrat dan hati kita sebagai usahawan. Yang mana dalam in short dengan Canva ni, Kak Misha lebih menarik tentang Canva ni, yang mana kita boleh pakai handphone untuk jadikan sebuah kita yang nak buat untuk media ni, social media ni, untuk pilih macam mana untuk wujudkan kita punya poster yang orang kata boleh dimasukkan dalam Facebook. Jadi benda tu boleh buat hari-hari, kita update hari-hari. Sangat seronok. Sambil-sambil menunggu nasi masak tu pun boleh dapat satu poster. Sambil sambal yang dipusing sendiri dengan mesin tu, Kak Misha akan ambil gambar di situ kan. Terus kita upload. Proses masak sambal macam tu. Tahniah Kak Misha kita, Dan video juga di-insure. Video. Seronok. Cuma kalau video ini tu sebagai video tu kita buat apa yang kita punya ilmu lah tentang, mungkin Kak Misha ada ilmu tentang sambal, macam mana nak bagi tips macam mana sambal tu. Kak Misha punya produk ni tak gunakan cili bo contohnya, kita guna cili kering. Jadi boleh bercakap macam tu kan. Kak Misha menggunakan bahan-bahan yang terpilih, bahan-bahan kita bercakap dalam berapa saat orang tahu dia punya sambal ni patutlah sedap, tak pakai cili bo. Macam tu. Betul tak Kak Misha? Tak pakai cili bo, betul. Di situ kita boleh sampaikan tips semua tu kan. Jadi dalam YouTube juga kita boleh post ke situ kan. Jadi macam ilmu baru lah, macam seolah-olah macam kita tak sempat nak buat sebab kita rasa benda tu susah. Tapi bila dipancarkan ilmu untuk hari ini, sangat merdeka sedalam hati. Untuk kita menjadi seorang usahawan yang lebih merdeka. Alhamdulillah. Untuk selama-lamanya. Allah. Kita kongsikan dia, Pak Misha. Terima kasih atas ilmu dah halalkan ilmu untuk saya. Semestinya semua Pakcik bagi ni, macam orang kata tak ada. Pakcik bayangkan air ni kosong ni, Pakcik dah tak ada air dah, supaya ada ilmu baru yang akan masuk dalam Pakcik punya bekas. Pakcik memang berfikiran macam tu. Terima kasih Pak Misha kita. Jom kita pergi dengar Puan Siti Hawa kita. Silakan. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Okey, bagi saya, sebelum ni memang saya pernah kursus untuk edit video KineMaster dan Canva. Tetapi tetap ada ilmu baru. Dan bagi saya ilmu ni dia kena belajar. Kalau diikutkan masa kursus ni rasa tak cukup, rasa nak lagi ni Pakcik. Hari ni ada rasa nak lagi. InsyaAllah saya nanti sejujurnya kita... yang ni salah satu kursus yang saya hadiri. Saya rasa tak jemu. Selalu dia asyik tengok muka jam. Yang ni alah dah nak habis dah dalam pukul 1. Tak sangka kan kita 4 jam. Kan? Dan bagi saya belum lagi ada keyakinan untuk buat live, untuk record video sendiri. Tapi dengan adanya ilmu yang Pakcik bagi, boleh record suara saja. Yang tu saya rasa boleh. Saya confident lah. Saya rasa confident. Pakcik pun tadi main bedal je. Madu kelelur. Itulah dapat ilmu. Itulah daripada saya. Tahniah Pakcik yakin ya. Puan Siti Hawa kalau buat satu hari live nanti, esok insya-Allah kita akan selit-selit juga tanya benda-benda lain pun tak apa, Pakcik boleh jawab. Kadang-kadang bukan di luar daripada silibus pun tanya je. Pakcik boleh kongsikan apa yang Pakcik ada, sebab Pakcik faham silibus ni terikat, tapi kadang-kadang nak tanya okey, dan kita dalam grup pun kita boleh berpanjangan untuk kita ada silaturahim kan. Mana tahu lepas ni Pakcik nak orang kata nak bantu untuk buat voice over, apa salahnya kan. Sambal hijau sedap, pedas macam tu, madu kelulut. Apa salahnya sediakan teks Pakcik cakap untuk anda semua. Benda tu Pakcik bantu, tak apa, boleh ya. Okey. Silakan. Terima kasih Puan Siti Hawa. Ada lagi tak sesiapa nak
bantu nak untuk feedback hari ni, apa yang dia dapat daripada hari ni. Mungkin cerita pakcik tentang cerita tadi tu, tentang cerita tentang ibu tadi pun, mana tahu Puan Lela. Siapa nak bercerita? Silakan Puan Lela. Assalamualaikum Pakcik. Salam. Okay, saya apa yang saya dapat tentang pelajaran hari ni actually banyak. So saya tak pernah khusus lagi bahagian buat video dengan yang fotografi lah. Okay, apa yang saya dapat daripada pagi tadi, kita belajar tentang cara bagaimana kita nak dapat gambar dengan idea yang kreatif tentang rule of third tu. Okay. So tadi pakcik ada share 90% kepercayaan orang adalah bergantung kepada cara kita mengambil produk, gambar tu bersama dengan produk. Betul. So, itu saya dapat ilmu lah. So yang kedua, orang hanya melihat kepercayaan orang untuk melihat tu 30% bila kita iklan produk saja. So benda tu akan membuatkan saya lepas ni banyak nak promote produk dengan diri sendiri. So sebelum ni kita banyak kepada macam selfie je, kadang-kadang kita share gambar produk saja. So kita jarang nak bersama-sama produk, kecuali kalau macam ada event, baru kita ambil gambar-gambar yang macam tu. Itu satu ilmu yang bermanfaat lah untuk saya. Okay, yang pasal video tu, saya kalau di TikTok tu kita just joget-joget. Lepas tu isi caption. Jadi tadi saya belajar tentang macam mana kita nak masukkan suara. Walaupun tak siap lagi, saya agak pening jugalah sebab saya tak pernah ada pengalaman buat video sebelum-sebelum ni. Jadi saya cubalah lepas ni dan saya share. Tapi ilmu yang dikongsi hari ni oleh Pakcik sangat bermanfaat. So saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah. Yang penting Puan Lela nanti ada satu gambar dan kawan-kawan semua ada satu gambar cari makan tau. Macam Pakcik kan gambar sama tu je kan. Gambar cari makan tak habis macam ni. Pakcik nanti ada masa nanti bila Pakcik dah ada suit cantik, macam hari raya ke, kita ambil background yang putih, kita ambil gambar cari makan kita. Supaya kita tidak ada gambar macam ni, kita ada macam ni, tengah barang, cerita. Terima kasih Puan Lela, dah ada semangat dan keyakinan untuk terampilkan branding personal atau personal branding. Okey, kalau ada lagi yang lain, kalau nak bagi apa yang didapat hari ni, at least Pakcik tahu, yang ini Pakcik bolehlah stress on benda ni untuk akan datang dalam kelak-kelak lain. Ada tak lain-lain siapa nak cakap setakat ni? Sebaris je, Puan Misha, Puan Lela, Puan Siti Hawa. Yang lain ada tak nak cakap? Cakap je. Pakcik bagi tahu ni komentar. Silakan. Puan Zaharina. Salam. Okey, apa yang saya dapat belajar hari ni, sebelum ni memang ada ikut kelas juga Kind Master dengan Canva, tapi terus terang cara Pakcik ajar sangat lemah lembut dan senang faham. Senang faham. Saya faham ini hari. Sebab sejujurnya kalau edit ni saya tidak buat. Saya ada staff bagian design yang buat. Ini hari macam saya senang faham. Okey lah, pandai sudah yang Canva. Sebenarnya saya Canva pun saya tidak pandai. Dan InShoot tu memang saya sudah guna sebelum ni. Tapi ini hari berbeza lagi, terutamanya larikan logo InShoot tu baru saya tahu hari ini. Macam tu. Kecil je kan logo InShoot tu. Tapi kita dapat buat idea lah cara buat suara yang minuman tadi tu. Nanti saya shoot, saya mau pinjam suara Pakcik, boleh kah? Boleh. Nanti bagi video je dan bagi dia punya skrip dia, Pakcik baca lah. InsyaAllah kita sama-sama bantu kan jariah untuk Pakcik tu, walaupun kecil, hanya dengan menggunakan suara. Dan Pakcik yakin Pakcik dapat balik suara ni, Alhamdulillah. Dulu Pakcik ingat kan Pakcik tak dapat suara macam yang tu. Sekarang Allah dah bagi balik Pakcik suara yang elok. Dan Pakcik boleh pula menyanyi, berpantun, bersajak, siap menang sana sini, semalam siap bersajak lagi kan. Semua itu adalah berkat daripada, orang kata bakat daripada Allah juga. Jadi Pakcik nak bantu ramai orang sedikit-sedikit. Kalau tuan-tuan puan-puan sudi menggunakan suara Pakcik lagi berbesar hati. Okey, Puan Zaharina, terima kasih. Ada lagi tak yang lain?
Kerana kita ada masa sikit lagi. Dekat Sabah mungkin dah masuk waktu solat dah kan. Sebab dah pukul 2. Tapi kat Semenanjung masih pukul 1 lagi. Okey, ada tak lagi lain-lain yang nak bagi tahu? Salam, sila. Puan Surina, sila. Saya pun sangat-sangat berterima kasih pada hari ini sebab banyak ilmu sangat yang saya dapat. Selama ini saya pun tidak pernah gunakan laptop ke ataupun handphone. Baru saya tahu hari ini ada benda canggih lagi yang boleh kita guna untuk jual produk. Selama ni saya guna dari mulut ke mulut. Lepas tu barulah terima kasih banyaklah sebab hari ini saya sangat-sangat terima kasih sebab dapat peluang belajar begini. Terima kasihlah dengan Pakcik. Alhamdulillah Puan Surina. InsyaAllah kita ada 2 hari lagi Puan Surina. Puan Surina kumpulkan je apa-apa soalan nak tanya. Last kita akan boomkan kita punya sale insyaAllah ya. Macam mana? Ya, lepas tu baru saya ada rasa macam keyakinan, macam bersemangat. Selama ni pun mungkin dari kemarin saya tidak bercakap, saya macam tengok macam ada rasa macam rendah diri, rasa macam takut. Hari ni baru saya macam terbuka sikit nak bercakap, nak bertanya yang sebab Pakcik, Puan Surina, Pakcik letakkan diri Pakcik sebagai orang kata kawan-kawan. Pakcik bukannya datang sini untuk mengajar, sebab Pakcik nak berkongsi. Bila Pakcik berkongsi, perkongsian Pakcik tu yang baik dia ambil. Ceritalah kan. Kalau Pakcik mengajar, Pakcik macam cikgu besar. Okey, dah buat semua? Dah buat? Tapi ini macam Pakcik dah buat ke? Macam tu kan? Elok je. Ya. Tapi pun terima kasihlah sebab saya sangat faham macam mana Pakcik mengajar. Boleh saya faham. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Surina. Esok kita jumpa lagi pukul 9. Sama. Okey. Ada lain tak kalau nak cakap sikit pun tak apa. At least keluarkan suara emas anda. Ada lagi? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita nak bergambar puan-puan. Jom kita bergambar. Alright. Jom. Yang lain-lain tu Puan Nur Salam, Puan Merpati, boleh buka. Cik Azwan kita Cik Azwan tak dengar apa suara Cik Azwan. Cakaplah sikit Cik Azwan on behalf orang-orang lelaki. Cik Azwan hari ni belajar apa kalau Cik Azwan dapat? Tadi semangat nak belajar YouTube ni dengan TikTok ni. Kalau pendapat saya pula, apa yang saya belajar hari ini, saya excited untuk saya excited dapat belajar tentang editing video lah. Sebab saya perasan lebih ramai pelanggan suka tengok video bandingkan dengan gambar. Kalau gambar okey juga, tapi at least gambar tu kena ada music sudah lepas ni. Betul. Supaya orang terhibur. Dan Canva dengan InShot satu apps yang sesuai lah betul-betul. Oh, ada lagi satu lagi Pakcik. Mau tanya apa? Kalau kadang kita post video, kadang-kadang di TikTok tu orang post video terang betul. Tapi video yang kita punya sendiri dia jadi kabur. Video jadi kabur di TikTok ya? Kemungkinan edit di dalam TikTok tu kita edit dalam TikTok. Selalu kalau kita nak terang, kita boleh edit di luar, lepas tu kita upload saja. Kadang-kadang kita gunakan filter dekat situ. Mungkin Cik Azman punya filter tu tak lari. Filter yang menunjukkan yang kabur punya, yang bahagian yang macam ada dimensi-dimensi filter lah. Kalau boleh, kita dah buat siap-siap, kita upload saja. Kita tengok bahagian filter tu, jangan ambil filter langsung. Tapi esok kita ambil slot bahagian yang masa kita rehat untuk Pakcik sharekan TikTok pula. Jangan risau. Alright. Nanti sharekan TikTok Cik Azman ya. InsyaAllah. Terima kasih Pakcik. Okey, terima kasih sama-sama. Okey, baiklah. Cik Farhan pun dah ada kat situ. Apa kata kita nak bersama?